Tak lama ni nak bayar zakat fitrah. Tadi kita sembang tadi masa buka puasa tadi. SMS zakat fitrah lah ni. SMS kan senang lah ni. Bayar zakat fitrah SMS. Saya pun dapat SMS tadi. Tuan-tuan, memang mudah. Memang teknologi pun. Tapi adakah itu yang dituntut di dalam Islam? Kalau sebelum ni orang cakap bayar zakat fitrah nak kena ada doa dia, nak kena amin, nak kena ada akad dia, nak kena salam sambil ni goyang-goyang apa semua, dan perkara-perkara yang sebab tu dengannya lah. Tuan-tuan, sekarang ni dia bayar pakai SMS. Mana akad dia dalam SMS? Satu. Kemudian adakah cara pembayaran dengan potong duit RM7 ke berapa ringgit ke sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Zakat fitrah ni dalam Islam secara asalnya, kalau ikut mazhab Syafi'i yang tulen, mazhab Syafi'i ni dia dah photo stat dah. Ni kita ambil hak yang original. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i yang original. Kita bukan bercakap pasal mazhab Syafi'i saja, kita bercakap pasal perbuatan praktik Nabi zaman Nabi SAW lagi. Dengan apa Nabi bayar? Makanan asasi. Makanan asasi. Kalau kita dalam Malaysia makanan asasi apa? KFC. Tak, makanan asasi kita adalah beras. Dia kan masih teringin nak makan KFC dah 3 hari ni. Itu dia terkeluar. Beras makanan asasi kita, beras. Jadi bila beras makanan asasi kita, kita dahulukan benda yang boleh didahulukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kata, contoh saya bagi ya, ada orang kata, dia kata kalau bagi beras tu banyak sangat, bagi beras tu, kalau rumah orang susah reban rumah dia. Banyak sangat orang bagi beras, reban rumah, bagilah benda lain pula, bagilah duit pula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak kata ni, benda ni benda syariat. Zakat ni ada pelbagai. Ada zakat fitrah, ada zakat harta, ada zakat perniagaan, ada zakat emas. Hak tu semua kerja duit semua. Hak ni bila Nabi SAW tetapkan. Sebab tu dalam kesepakatan ulama mazhab Syafi'i dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahkan mazhab jumhur ulama, sama ada mazhab Malik ibn Anas ataupun mazhab Ahmad ibn Hanbal, kecuali mazhab Abu Hanifah sahaja. Ketiga-tiga mazhab ni bersepakat bahawasanya, bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih keras, lebih tegas, tak sah kalau bayar zakat dengan duit. Mesti kena bayar zakat fitrah dengan makanan asasi. Syar'i makanan asasi, makanan ruji, kena berusaha untuk dapatkan. Dan benda tersebut bukannya susah pun, senang saja. Senang saja. Sebab tu saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kata la ilaha illallah, kita kena berusaha untuk cari benda-benda yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara-perkara yang mampu mendekatkan kita dengan Allah. Ustaz, bab zakat bayar makanan asasi kan. Tapi antara bab mengikut pemerintah dengan mengikut jalan. Pemerintah bagi asasi bang. Berarti kita bayar amil ni. Okey, amil. Isu amil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia cerita dia macam ni. Bismillah. Lah ni orang duk komen banyak ni pasal zakat ni. Saya pun quick sikit ya. Tak banyak sangat. Pusat zakat ni asalnya, kalau kita tengok zaman Nabi SAW, kata Nabi dalam hadis jelas, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang yang miskin. Daripada kalangan mereka, yakni dari kalangan mereka. Orang kaya daripada kalangan mereka dikembalikan kepada orang miskin daripada kalangan mereka. Itu asalnya. Jadi kalau dilihat di situ, hikmah sangat besar. Zakat memupuk hubungan silaturahim. Dengan zakat menghilangkan rasa hasad, dengki, cemburu dan sebagainya. Itu adalah tujuan asal dia. Tapi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila wujud pusat zakat dengan sistem yang tersendiri, Perlis dia ada cara dia, prosedur dia, undang-undang dia, akta dia, Perak dia ada cara dia, Selangor ada cara dia, KL ada cara dia, yakni cara yang pelbagai. Perkara ni sebenarnya memberi kesan yang kurang baik sebenarnya pada keadaan semasa, memberi kesan yang kurang baik. Saya katakan, pada hari ini apabila kerajaan ataupun pusat-pusat zakat ataupun Baitul Mal ini mewajibkan
orang nak bayar zakat melalui amil. Kita jangan melihat dari satu sudut sahaja. Kita perlu melihat daripada pelbagai sudut. Baitul Mal pun asal wujudnya Baitul Mal yang diasaskan, disistematikkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Pasal apa dia buat? Satu kemaslahatan. Satu kepentingan untuk kita nak susun balik, strategikan balik cara untuk pengeluaran zakat. Itu asal dia. Lah ni yang kita ada, kita ada teknologi, kita ada bangunan, kita ada kereta, kenderaan dan sebagainya. Ya, itu satu kemaslahatan. Kita pula orang awam jangan duk komen kata oh wajib bayar aku amil saja, nak bayar sendiri tak boleh ke, tak sah dan sebagainya. Tuan-tuan, kenyataan mereka, pandangan saya dah sembang dengan pegawai daripada pusat zakat, dia kata ada kemaslahatannya. Pasal apa? Satu, nak mendidik orang agar bayar zakat. Itu yang pertama, nak mendidik orang agar bayar zakat. Sebab tu kena bayar melalui kami, baru kami tahu. Itu kata mereka satu. Yang kedua, kita berhadapan dengan zaman yang mana takwa manusia pada hari ini tak sama dengan takwa para sahabat Nabi. Mereka tak payah duk pergi suruh dah, tak payah duk pergi habaq hang kena bayar zakat no. Tak payah pergi habaq dah. Cukup haul, cukup nisab, mai cari pusat zakat Baitul Mal, bagi zakat. Kita ini masalah dia. Atas dasar ini, kawan saya kata, maka mereka menetapkan mesti bayar ikut ni supaya kita tahu siapa bayar zakat, siapa tak bayar zakat. Bahkan kita letakkan pelbagai keistimewaan bagi orang yang bayar zakat ni. Antaranya bebas daripada cukai. Satu semangat. Jadi saya katakan, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, ada kala zakat ni diberikan langsung kepada asnaf-asnaf dia. Langsung bagi, ambil langsung bagi. Dan ada kala diberikan melalui amil, khususnya di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, khususnya. Jadi kita himpunkan hal ni menunjukkan bahawasanya harus kita bayar melalui amil, memang harus pun, dan harus juga kita bagi toy. Tapi bila kita berhadapan dalam situasi hadis Nabi SAW yang memerintah kita agar mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, kita kena ambil kira juga. Bila pemerintah suruh kita bayar zakat melalui apa? Melalui amil, kita bayar zakat melalui amil. Soal zakat kita yang lain kita nak bagi tu, tapi yang penting melalui amil kita settlekan. Bayar juga. Ustaz, tak pasti dia pergi bagi mana. Tuan-tuan, saya bagi hadis Ma'an Ibn Yazid. Ma'an ni satu hari dia pergi ke bapa dia Yazid pergi ke masjid. Si Yazid ni pergi ke masjid, dia nampak orang susah, dia berniat nak sedekah, dia bawa beberapa wang, duit dan sebagainya, dia pergi bagi kat orang tu di masjid. Dia kata kat orang tu, hang bagilah kat siapa-siapa pun hang nak bagi. Tiba-tiba si anak dia pergi masjid, si anak dia bertemu dengan orang tu pun bagi kat anak dia. Orang ni tak tahulah kata Ma'an ni bapa dia si Yazid, dia tak tahu. Maka si Ma'an ni pun balik ke rumah. Balik dia duduk tayang kat pak dia. Pak dia kata, ni aku bagi tadi, hang ambil apa? Aku suruh bagi kat orang susah. Ma'an kata, ya tak kira dia bagi aku. Dia bagi aku, hak aku lah ni. Mereka pun kedua-dua pergi bertemu dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ni kita ambil sebagai manfaat. Kata Nabi, ya Yazid, wahai Yazid, laka ma nawait wa laka ma akhadh ya Ma'an. Wahai Yazid, hang ni bergantung kepada apa yang hang niatkan. Hang niat apa tadi? Aku nak bagi sedekah, nak bagi bayar zakat, akan nak bayar apa ke? Hang dapat niat tersebut pahala. Wahai Ma'an, barang ni adalah hak dan milik hang. Jadi kita tak perlu fikir, oh depa bayar kat siapa, depa simpan banyak mana, depa guna beli kereta baru, tukar aircon, tukar cermin. Kita tak tahu pun duit kita pergi ke mana. Kita tak tahu. Jadi jangan kita bercakap. Cuma kita boleh minta supaya yang berlaku isu pada hari ini bila dilihat. Bahkan saya difahamkan oleh beberapa orang sahabat saya yang ada dalam pusat zakat negeri tertentu. Dia kata problem dia yang masalah pada hari ini adalah zakat yang dikumpulkan katakanlah 100 juta, pengeluaran zakat untuk tahun tu 50% lagi disimpan untuk kebarangkalian berlaku apa-apa awal tahun depan. Jadi ini yang problem dia. Sepatutnya dimaksimumkan pengeluaran, dimaksimumkan. Tinggal 10%, 10% tu pun banyak dah tu.
Tinggal 10% untuk nak uruskan apa-apa dan sebagainya. Ini pusat zakat negeri tertentu, saya tak perlu sebutlah negeri mana. Ini sahabat saya yang minta supaya saya cakap, supaya saya maklumkan. Ini hal seperti ini. Ini perkara ni yang perlu disettlekan. Soal mereka nak beli kereta, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka nak beli kereta, ikut suka mereka. Yang kita nak duk kalut pasal apa? Kalau sekiranya kereta tu memang diperlukan betul, yang kita duk tuduh mereka kereta ni, tengok pakai tukar kereta baru. Dah kalau mereka perlukan, oh, ni kita tak suka, ni kita tak setuju. Kita minta supaya pusat-pusat zakat seluruh Malaysia ni, pertama sekali cadangan, supaya diselaraskan sistem zakat, satu. Dan yang kedua, minta dijelaskan secara terang prosedur nak minta zakat tu macam mana, dan apa prosedur pengeluaran zakat. Sebab lah ni mai ada 2-3 orang habaq kata nak minta zakat macam nak pergi minta mengemis, payah nak masuk ulu, nak keluar ulu, buat ulu birokrasi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak kata kat pusat zakat pun tak berapa nak kena juga. Pasal apa? Pasal ada kaki kelentung. Hak pi duk tipu habaq kata dia ni orang susah, buat alamat palsu, buat ni palsu. Kena habis lagu, lapis tipu. Jadi bila tertipu macam tu, bila takwa berkurangan, undang-undang manusia buat, lama-lama dia akan jadi makin kompleks, makin payah. Dan kehidupan di dunia ni makin lama dia akan jadi makin sempit. Pasal apa? Sikap manusia sendiri. Jadi perkara ni dia kena seimbangkan, lihat daripada pelbagai pihak untuk kita berkata. Lihat kepada diri kita dan juga lihat kepada institusi-institusi ini, dan bantu mereka untuk memperbetulkan sistem-sistem ini. Wallahu alam. Saya rasa adapun kita katakan pada hari ini, dalam rangka mentaati pemerintah, bayar melalui amil pemerintah juga kita bayar, bagi beras ke, bagi apa-apa yang kita, makanan ruji asasi. Dan adapun kita nak keluarkan, kita nak bagi sedekah ke orang lain, itu dalam kategori zakatut tatawwu', zakat-zakat yang bersifat sunat, sedekah-sedekah sunat. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.